Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar calon-calon SPM? Semua sihat ke? Alhamdulillah. Selamat datang ke pentadbiran psikometrik bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid semua macam tertanya-tanya kan. Sekejap. Dari dalam pentadbiran psikometrik kali ini, kita nak membincangkan mengenai apa? Sebelum itu, jom kita tengok dulu siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Ini dia profil guru hari ini. Baik, sebelum kita bersama dengan guru yang akan membincangkan mengenai pentadbiran psikometrik kali ini, saya ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kali ini. Tak bukan, ini dia Cikgu Farad Zila. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Itu dia, sentiasa tersenyum. Baik, sekarang ini, inilah dia guru yang akan bersama dengan kita dalam program pentadbiran psikometrik. Tak bukan, Cikgu Mazdalina. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Akmal. Ya. Serius sungguh saya tengok Akmal hari ini. Alhamdulillah. Dia kata cikgu pun tengah gugup sekarang ya. Hilang tu barang saya. Ya, itu yang kita nak cikgu. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kita punya perbincangan kan. Katanya kita ada video yang kita ingin tunjukkan kepada murid-murid, betul ke? Betul. Kalau nak tahu video apakah itu, jom kita tengok. Awak nak ambil bidang apa? Saya tak pasti lagi lah. Awak nak ambil bidang apa? Kalau saya nak ambil bidang animasi. Oh, macam menarik je. Bidang animasi ni lebih kepada melukis dan mewarna. Dan saya masih melukis daripada kecil. Kalau macam tu, saya ikut awak jugalah sebab saya pun minat melukis. Saya think what's your plan for the future? SPM is new. I have a plan that I want to either do forensic science or medicine, but I really not sure what to do yet, confirmly. I understand because I'm doing a degree, ma'am. I'm confused between psychology and engineering. Should we ask teacher? Yeah, I think it's a good idea. Okay. Itu dia dua video yang baru saja anda saksikan tadi. Itu dia ada juga orang kata kena mengena kan dengan psikometrik kali. Tapi kan cikgu, saya macam kurang fahamlah apa mesej yang ingin disampaikan melalui dua video tersebut, Cikgu Mazdalina. Okey, kalau kita tengok daripada video tadi, ada dua situasi kan. Situasi yang pertama, pelajar tu dia ikut kawan dia. Kan? Betul. Tak ada tahu apa-apa, dia terus ikut kawan dia kan. Jadi sebenarnya antara matlamat psikometrik ni ialah kita nak membantu tiga pihak, iaitu yang pertama ialah kepada murid. Okey. Yang kedua ialah kepada ibu bapa. Baik. Dan yang ketiga ialah kepada guru. Jadi dari okey. situ kita nak tiga-tiga pihak ni dia faham tentang tujuan dan kepentingan psikometrik ini kepada mereka. Okey. Kalau kita tengok tadi video yang pertama tu, murid dia tak tahu. Dia nak ikut je kawan dia kan. Kalau kawan dia ambil animasi, dia pun nak ambil animasi. Kalau kawan dia nak ambil teater, dia pun nak ambil teater juga. Contohlah kan. Sedangkan sebenarnya dia kena tahu dulu. Faham dulu tentang potensi diri dia. Jadi sebenarnya melalui psikometrik tadi, murid ni nanti boleh dapat tahu sebenarnya apakah dia potensi diri dia sendiri, personality diri yang sesuai, yang boleh membolehkan dia menyambung pengajian dalam bidang yang dia minati. Okey. Nampak kat situ kan? Okey, kalau kita tengok pula video yang kedua. Okey, video yang kedua tadi, murid tu dia dah ada dia punya minat. Dan dia dah ada pilihan lah. Ada seorang tu nak jadi engineer ke nak jadi psikologis kan. Betul. Jadi maknanya sekurang-kurangnya dia dah adalah sedikit maklumat tentang apa yang dia nak sambung selepas SPM. Tapi mungkin dia tak dapat maklumat keseluruhan lah untuk bidang apa, program apa. Jadi that's why tadi disebut dia nak jumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Itu dia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kepentingan
psikometrik ni kepada murid. Okey, yang pertama untuk menentukan aliran selepas tingkatan 3. Tingkatan 3. Seawal tingkatan 3 sebenarnya kalau aku nak tahu kan, selepas dia menjawab inventory minat kerjaya dan juga inventory kecerdasan pelbagai, dari situ murid ni tadi dia dah tahu dia nak ambil aliran apa. Nak sama ada aliran sastra ataupun aliran STEM. Okey. Dari situ nanti selepas dia dah dapat maklumat, dia dah katakanlah dia dah dapat maklumat dia minat dalam bidang sosial. Okey. Dia nak jadi guru kan. Jadi dia teruslah boleh ambil kelas aliran sastra. Kalau dia nak jadi guru bahasa contohnya. Kalau dia minat nak sambung nak jadi guru matematik, dia boleh ambil bidang sains. Jadi itu antara kepentingan kepada murid. Seterusnya kalau kita nak sambung ke sekolah khusus. Aku mahu tahu tak sekolah khusus? Asrama penuh cikgu. Kan? Macam saya kot. Okey, hebatlah. Dulu ada ambil ujian ke? Saya rasanya saya dah lupa lah cikgu. Okey. Jadi kalau sekolah khusus ni ada banyak sebenarnya, selain daripada sekolah asrama penuh, dia ada maktab tentera, sekolah agama, sekolah menengah teknik dengan college vocational. Jadi sekarang ni pemilihan murid ke sekolah-sekolah tersebut juga boleh ditentukan melalui pentaksiran psikometrik, kerana ada konstruk-konstruk dalam soalan inventory tersebut membantu sekolah mengenal pasti sama ada murid itu layak atau tidak untuk ke sekolah tersebut. Kan? Nampak tak pentingnya psikometrik kepada murid. Selain tu, kalau untuk murid yang nak sambung pengajian ke universiti. Okey, macam mana tu? Okey, dia dah tahu dah dia nak ambil aliran apa, jadi apa semua tu. Jadi dia dah buat persediaan awal, kan? Dia cari dulu maklumat dia nak jadi cikgu sekolah rendah. Kan? Minat jadi cikgu sekolah rendah. Dekat mana universiti ataupun institut yang menawarkan kos tersebutlah. Kan? Apa dia subjek yang diperlukan? Syarat nak jadi cikgu IPG. Aku mahu tahu tak berapa syaratnya sekarang? Kalau dulu ada 5, sekarang 7. Betul kan cikgu? Tak, syarat minimum dia 5A ke atas. 5A. Sekarang 5A ya? Jadi nampak tak bagaimana pentingnya psikometrik ni membantu murid dalam menentukan hala tuju pendidikan dia selepas SPM. Jadi that's why kita nak murid ni tahu bahawa psikometrik ni penting untuk dia faham tentang potensi diri dia. Sebab dari situ dia dah tahu dah apa personality, kecenderungan dan minat yang sesuai selepas dia menjawab pentaksiran psikometrik. Saya rasa ini memang satu topik yang cukup penting, terutamanya kepada calon-calon SPM kan, sebab kalau dulu saya rasa selepas SPM, alamak saya nak jadi apa kan, sebab tiada siapa yang ingin orang kata tunjuk jalannya kan. Tapi sekarang ni murid-murid semua, anda cukup beruntung tau. Nampak tak apa yang saja dikatakan oleh Cikgu Mazalina kan, apa itu kepentingan psikometrik, kerana ia juga membantu masa depan anda. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Saya pasti banyak lagi kita ingin bincangkan mengenai kenapa pentingnya psikometrik ini. Sebenarnya selepas ini di dalam pentaksiran psikometrik. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran psikometrik bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga cikgu kita, Cikgu Mazalina. Baik, cikgu. Kalau kita bercakap mengenai psikometrik ni kan, kadang-kadang saya pun tertanya-tanya lah kan, apa sebenarnya matlamat dan juga kepentingan terutamanya kepada guru-guru di Malaysia ni, Cikgu Mazalina. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, tadi saya dah sebutkan ada 3 pihak yang kita nak beri penekanan tentang psikometrik ni. Jadi yang kedua, kita nak guru pula faham dengan tujuan pentaksiran psikometrik ini dijalankan, yang mana sebenarnya dia membantu guru untuk memahami murid-murid dia sendiri. Contoh, bagaimana sebab melalui psikometrik, guru ini dapat deskripsi yang tepat melalui profil setelah murid itu menjalani pentaksiran psikometrik. Jadi dari situ guru ni dapat menggilap
potensi anak didik dia sendiri. Macam ni dia dapat gilap potensi sebab dia dah tahu profil anak murid dia kan. Jadi dalam kelas dia boleh bantu mengajar anak murid dia supaya boleh murid ni mengembangkan potensi diri dia. Untungnya murid-murid sekarang cikgu Jadi memang untung Selain daripada itu, guru tu juga boleh merancang PDPC yang sesuai kepada anak murid dia. PDPC? Mengajar, kaedah mengajar. Macam mana tu dia boleh rujuklah kepada guru bimbingan dan kaunseling dari sebab guru bimbingan kaunseling ada data. Katakanlah dia nak tahu kelas dia ni kan, tengok apalah budak-budak ni riuh je kan dalam kelas kan. Macam orang tak boleh tenaga tu terlebih-lebih. Terlebih tenaga kan. Jadi dia boleh dapatkan maklumat daripada guru kaunseling di sekolah kan. Guru ada data tu, guru kaunseling boleh share maklumat yang sesuai kepada guru subjek tersebut. So katakanlah dia tengok contohlah contohnya kan, bila dia tengok rupanya 80% murid dalam kelas tu dapat realistik untuk inventory minat kerjaya. Sebab dalam inventory minat kerjaya ni dia ada 6 personality yang boleh diukur kan. Jadi 80% realistik. Jadi apa yang guru tu boleh buat? Maknanya aktiviti pengajaran dia lebih banyak hands on. Okey. Sebab dia kadang-kadang murid ni dia ada orang kata pelajar yang IQ dia mungkin tidak terlalu tinggi tapi EQ-nya tinggi, dan ada juga murid yang IQ dia tinggi tapi EQ dia mungkin agak kurang sedikit lah kan cikgu. Betul. Contoh yang boleh guru bantu lagi kepada murid dia ialah untuk meningkatkan konsep kendiri. Katakanlah dia tengok murid dia ni suka menyanyi. Contoh. Suka menari. Macam ada anak murid saya kan. Ingat cikgu. Bukan saya lah. Suka menyanyi, suka menari. Kita galakkan dia. Kalau ada aktiviti sambutan Hari Guru ataupun guru-guru nak bersara, kita ajak dia buat murid persembahan. Buat persembahan dekat sekolah. Kalau kata ada pertandingan, contohnya macam baru-baru ni ada Hari Terbuka daerah Belangat kan. Jadi nak bakat murid, kita hantar. Murid tu menyertai pertandingan. Kalau dekat sekolah ada kelab drama kan. Jadi drama. Ada kelab kebudayaan macam sekolah saya kan. Kita boleh lantik dia sebagai pengurusi. Jadi maknanya kita dah meningkatkan konsep kendiri dia sendiri. Rasa macam nak sekolah balik lah cikgu. Nak ke sekolah balik? Tak apalah, terima kasih. Selain daripada itu, untuk guru bimbingan kaunseling kan, dia boleh juga merancang intervensi yang sesuai dengan keperluan murid dia. Guru kaunseling kat sekolah dia dah dapat data-data murid ni. Dari situ dia boleh tengok, kalaulah kata dia bagi soalan tu kepada badan pelajar tengok kat situ daripada badan pelajar tu 20% sahaja yang mempunyai personality kepimpinan yang tinggi kan. Nak jadi ketua pengawas ke apa, mestilah sepatutnya dia punya kepimpinan tu kena tinggi kan. Tapi tengok 80% lagi sederhana. Jadi guru bimbingan kaunseling boleh merancang khusus kepimpinan bagi meningkatkan personality kepimpinan dalam diri mereka. Apa aktiviti dalam program kepimpinan, boleh buat aktiviti yang banyak latihannya ialah membuat keputusan, jadi pemimpin. Jadi dari situ kita cuba nak meningkatkan trait personality kepimpinan kepada pemimpin pelajar tersebut. Itu satu. Yang kedua, guru kaunseling boleh juga adakan lawatan kerjaya untuk kelas. Katakanlah kelas yang kata banyak suka buat hands on tadi kan. Kan murid-murid yang suka kemahiran macam saya dulu, budak-budak kelas yang tak minat sangat belajar, dia suka nak jadi mekanik, nak suka buat aircon. Jadi kita buat lawatan pergi ke mana? Ke college vocational. Bagi dia tengok dekat KV Kajang lah masa tu, kita bawa mereka pergi ke KV Kajang, tengok ada bengkel membaiki kereta dan motor. Jadi seronoklah murid-murid dia dah nampak dah kat sini peluang dia nak menyambung pengajian. That's why tadi saya kata ada pentaksiran untuk sekolah khusus tadi kan. Daripada awal kita dah tunjukkan kepada murid, kalau awak dapat program dekat sekolah KV, dia boleh sambung dalam bidang otomotif.
Oh, itu untung dia cikgu Saya untung. rasa kalau saya jadi cikgu, awak minat apa? Minat mengenai otomotif, saya bawa dia pergi kilang terus cikgu. Macam ni nak pasang kereta. Supaya nanti kalau satu hari beli kereta tak adalah bunyi ting kosong. Lain macam tu. Lain macam tu kan. Tapi kan cikgu, contohlah kalau macam saya ni seorang murid kan. Tapi saya malu nak katakan kepada guru saya macam saya minat yang ini, minat yang itu. Macam mana pula tu cikgu? Saya pasti guru pun mainkan peranan yang cukup besar kan? Ya, betul. Sebenarnya itulah sebabnya kita ni kena ada satu alat ukur ni Okey. yang sistematik dan terancang nak bantu murid macam Akmal kan. Kita minta sebenarnya psikometrik ni wajib jawab oleh semua murid pada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dari tingkatan 1 dah kalau sekolah boleh, menengah lah, sekolah okey. rendah pun dah ada yang menjawab psikometrik juga. Sekolah rendah pun ada? Ada. Jadi maksudnya daripada kalau sekolah menengah tu seawal tingkatan 1 dah jawab. Jadi kita dah boleh kenal pasti dah personality murid kita sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, bila fikir balik apa yang cikgu terangkan tadi kan, saya rasa murid-murid zaman sekarang, anda ni cukup beruntung tau. Zaman-zaman saya, wah macam lama sangat zaman saya ni kan. Zaman-zaman saya. Zaman-zaman cikgu. Tak ada tau peluang macam ni. Jadi ambillah orang kata peluang ini. Betul cikgu? Betul. Okey, kita nak berhenti rehat. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi yang kita ingin bincangkan dalam psikometrik. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Saya ni ibu kepada Rosnani kelas 4J. Saya nak mohon kalau boleh anak saya ni ditukarkan ke kelas 4 Amber. Ada peniagaan dan perakaunan. Jadi sebab saya ni seorang accountant. Kalau boleh saya naklah anak saya tu mengikut jejak langkah saya juga. Jadi saya sudah semak berkenaan dengan permohonan untuk pertukaran kelas ke Amber. Kita telah membuat pemilihan berdasarkan kepada kriteria, iaitu pertama ialah pentafsiran bilik darjah. Yang kedua berdasarkan psikometrik, iaitu minat kerjaya. Yang ketiga kita lihat juga tentang inventory kecergasan perbahasan. Dan anak Puan Rosnani memang menyatakan bahawa beliau sangat minat untuk mengambil seni. Saya rasa kita eloklah melihat situasi di mana potensi anak kita yang sebenar tu di mana sekarang ini. Satu lagi, kalau Puan tengok di psikometrik kita ada ambil 3 yang tertinggi, iaitu 3 tertinggi minat dia di bidang mana. Dan kita dapati anak Puan sangat tinggi di bahagian artistik, juga sosial dan juga entrepreneur. Baik, masih lagi menyaksikan pentadsiran psikometrik bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ini nak tanya, cikgu tu yang guru besar tu ke? bukan. Lain cikgu Lain. Tapi kan, cikgu, macam saya melihat video tadi, saya macam tertanya-tanya lah kan. Kalau saya sebagai seorang bapa, boleh ke kalau saya datang sekolah, jumpa guru ataupun guru besar, nak tukarkan anak saya punya kelas tu? Boleh ke sebenarnya cikgu Mazdalina? Okey, sebenarnya memanglah sekolah terima permohonan nak datang jumpa. Macam sekolah saya sendiri memang boleh jumpa dengan pengetua. Tapi kita tengok kat situ kan bagaimana sebenarnya ibu bapa tu nak tukar kelas anak dia tanpa dia faham sebenarnya anak dia sesuai ke tidak nak masuk kelas tu. Okey. Jadi kena faham sekarang ni kenapa kita laksanakan psikometrik ni ialah nak membolehkan ibu bapa tu faham anak dia sendiri. Oh, maksudnya psikometrik ni pun ada kena mengena dengan ibu bapa juga? Memang. Mesti ada kena dengan ibu bapa kan. Sebab apa yang berlaku kalau kita tengok sekarang ni, ada ibu bapa sebenarnya dia sendiri tak jelas tentang personality anak dia. Betul. Jadi saya setuju. macam kita tengok video tadi kan, dia nak tukar tu sebab ikut minat dia. Dia nak jadi accountant. Betul. Dia tengok anak dia tak tahu anak dia sebenarnya minat seni. Okey. Kan bila sekolah tunjukkan data-data, barulah dia tahu bahawa sebenarnya anak dia minat dalam bidang seni. Tinggi bidang artistik
dia punya personality, persekitaran artistik dia tinggi. Jadi sebenarnya kat situ barulah tadi ibu tu tadi cakap, saya baru tahu bahawa anak dia mempunyai minat yang berbeza dengan diri dia sendiri. Jadi itu sebabnya kita nak sebenarnya ibu bapa ni membuat pertimbangan yang rasional dalam pemilihan aliran anak. Sebab ada berlaku contoh bukan pelajar saya lah yang datang. Dia sebenarnya dah di tahun 2 di Universiti Awam dah, kita tak nak sebut kat mana. Ambil bidang kejuruteraan. Bayangkan dah tahun 2. Tetapi rupa-rupanya dia dah tak boleh teruskan lagi dah sebab dia kata dia tak minat benda tu. Tapi dah tahun 2 dah ni. Dah tahun 2. Jadi bila jumpa kita tanya kenapa awak sambung juga kalau dah tak minat. Dia kata sebenarnya ibu bapa yang suruh. Sebab dia kata dalam keluarga dia seoranglah yang agak pandai. Kan bila bidang sains ni kata pandai kan. Jadi paksa anak tu ambil kejuruteraan. Jadi bila kita jumpa memang dia kata saya tak boleh lah cikgu macam mana ni. Memang kita maklumlah kepada dia kalau betul tak minat awak memang kena berhenti. Tapi dah tahun 2 cikgu. Kalau tahun 2 maksudnya dah 4 sem lah kan. Betul. Bayangkan daripada matrik dia sambung kat situ kan. Akhirnya berhenti dan yang lebih bukanlah menjadikan susah juga. Universiti itu tak menawarkan program yang diminat tadi. Jadi terpaksalah dia berhenti memohon semula UPU. Kat situ kita tengok dah rugi masa, rugi duit. Betul. Tak kena bayar pula hutang PTPTN. Kan? Jadi kalaulah dari awal ibu bapa tu menyokong pilihan dan tahu apa yang anak dia nak, sebenarnya takkan ada isu tersebut. Kan? Kalau daripada awal dia dah tahu anak dia memang minat sebab murid tu dia minat nak sambung bidang psikologi. Jadi kalau daripada awal dia dah bantu anak dia, anak aku ni dah minat bidang psikologi kan. Jadi kita cari universiti mana yang tawarkan program tu kan. Sempat lagi sebenarnya kalau dia nak tukar sewaktu selepas matrik tu. Tapi betul. Oleh kerana dia nak jaga hati ibu bapa kan. Jadi itulah yang berlaku. Saya bila cikgu cerita-cerita macam ni kan, sebenarnya banyak tau yang dihadapi oleh murid-murid di luar sana ataupun pelajar-pelajar IPTA maupun IPTS di luar sana kan. Sebab mungkin ibu bapanya nak sangat, contoh Safi, Papa nak awak jadi doktor, Safi. Kalau tak, awak keluar daripada rumah. Contoh kan. Tapi anaknya suka mungkin bidang-bidang solikan ataupun bidang-bidang buat rambut ni semua. Contoh. Kan. Tapi bidang kemahiran lah tu kan. Bidang kemahiran lah. Tapi itulah mungkin kadang-kadang murid ni pun ataupun pelajar ni dia takut cikgu kan. Ya, betul. Nak berbincang. Jadi ibu bapa tu sebenarnya dia boleh bantu anak dia. Katakanlah dia dah tahu dah daripada tingkatan 4 kan. Bila dapat result psikometrik masa tingkatan 3 masuk tingkatan 4 kan. Bila dia tahu anak aku ni minat nak sambung dalam bidang interior design. Kan. Jadi perlu ke dia ambil aliran sains? Tak perlu kan. Kita mintalah murid anak ni ambil dalam bidang kelas sastra. Apa subjek yang dia perlu ada? Syarat nak masuk dalam bidang interior design tadi kan. Katakanlah syarat dia nak kena ada subjek pendidikan seni visual. Jadi daripada awal lagi dia dah bantu anak dia ambil subjek pendidikan seni visual. Kalau tengok anak aku ni apa lagi yang kita boleh tolong dia sebenarnya kan. Okey, masukkan dia ke kelas-kelas apa ni kata polish lagi dia punya bakat dalam subjek untuk seni visual tadi kan. Jadi anak ni rasa apa? Seronoknya kan, dapat sokongan daripada ibu bapa. Betul. Dan juga dapat sokongan daripada guru juga. Jadi maksudnya dekat situ murid ni pun belajar seronok kan, secara tak langsung motivasi. Dan saya percaya keputusan yang diperolehi untuk SPM ni selalu menjadi lebih baik. Betul cikgu. Kemudian ibu bapa yang hebat kan, dah tahu anak-anak dia nak jadi doktor contohnya kan. Kan ramai nak jadi doktor, dah tahu dah anak ni daripada tingkatan 4 nak jadi doktor. Dia ada strategi.
Dia dah susun. Ya, dah susun. Katakanlah kita tengok nak sambung bidang perubatan dekat Universiti Awam. Syaratnya sekurang-kurangnya B untuk subjek fizik, kimia, bio dan admaths. Tengok keputusan anak bila tingkatan 3 tu agak sederhana kan. Okey. Jadi maknanya dia akan bantu anak dia masukkan ke kelas tambahan, program-program yang boleh mencapai apa yang anak dia nak. Okey, nak baik. masuk universiti tu lepas syarat. Lepas syarat. Okey, cikgu. Saya rasa kalau kita nak bincangkan mengenai topik ini, saya rasa dengan masa yang diberikan mungkin tidak cukup. Tetapi mungkin secara orang kata ringkas dan padat, apa yang cikgu boleh sampaikan kepada murid-murid ataupun ibu bapa yang sedang menonton pentadbiran psikometrik kali ini. Silakan, cikgu. Psikometrik ini sebenarnya penting dalam membekalkan maklumat kepada murid, Betul. ibu bapa dan juga guru. Ya. Dia dalam masa yang sama sebenarnya membantu guru untuk mencapai kepuasan dalam PDP mengajar dan dalam masa yang sama membantu murid dan ibu bapa memahami personaliti dan ibu bapa dapat memahami minat anak mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai apa cita-cita yang dihajatkan. Ya, terima kasih banyak kepada Cikgu Mazalina dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Farazila kan. Jadi ingat murid-murid dan juga ibu bapa dan tak lupa juga kepada guru-guru, psikometrik ini sebenarnya cukup penting kan untuk masa depan anak-anak murid kan dan juga anak-anak lah yang sedang menonton ini. Baik, Cikgu terima kasih sekali lagi diucapkan dan kepada anda semua kalau tahu apa lagi yang kita ingin kongsikan kepada anda mengenai psikometrik, nantikan di episod seterusnya. Saya Akmal Aziz, jumpa lagi. Ingat sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Tapi ibu, saya nak jadi chef cikgu.